Tafsir Fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsiran ayat-ayat 217 hingga 218. Di antara langkah memimpin kaum muslimin ke arah kedamaian ialah mengemukakan fatwa yang berikut mengenai hukum berperang di bulan haram. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum berperang di bulan haram. Jawablah, perbuatan berperang di dalam bulan haram itu adalah satu dosa yang besar. Tetapi perbuatan menghalangkan orang dari jalan Allah dan perbuatan kufur terhadap Allah dan terhadap Masjidil Haram dan perbuatan mengusir penduduknya adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan penindasan itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Dan mereka sentiasa berusaha memerangi kamu sehingga mereka dapat memalingkan kamu dari agama kamu jika mereka mampu berbuat demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu ia mati dalam keadaan kafir, maka merekalah orang-orang yang sia-sia segala amalan mereka di dunia dan akhirat, dan merekalah penghuni neraka yang kekal abadi di dalamnya. Ayat 217. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad kerana sabilillah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 218. Pasukan perisik Abdullah ibnu Jahsy. Menurut riwayat-riwayat yang banyak, ayat ini turun mengenai pasukan tentera yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Jahsy radhiyallahu an. Dia telah dikirim oleh Rasulullah SAW bersama-sama 8 orang muhajirin, yang tiada seorang ansar pun di dalam pasukan itu. Pada Abdullah, beliau serahkan sepucuk surat yang tertutup, dan beliau telah memerintahnya supaya jangan membuka surat itu sehingga selepas berlalunya 2 malam. Apabila Abdullah membuka surat itu, ia dapati tertulis begini: setelah awak membaca suratku ini, teruskan perjalanan anda sehingga anda berhenti di Batni Nakhlah di antara Mekah dan Taif. Dan di sini perhatikan gerak-geri orang-orang Quraisy dan sampaikan kepada kami berita-berita mereka. Tapi anda jangan paksa mana-mana sahabat anda meneruskan perjalanan bersama anda. Peristiwa ini berlaku sebelum peperangan besar Badar. Setelah selesai melihat surat ini, Abdullah pun berkata, segala perintah dijunjung. Kemudian dia berkata kepada sahabatnya, Rasulullah SAW telah menyuruh supaya aku meneruskan perjalanan sehingga sampai kepada Batni Nakhlah untuk memperhatikan pergerakan orang-orang Quraisy di sana dan menyampaikan berita mereka kepada beliau. Beliau juga melarang aku memaksa sesiapa dari kamu. Oleh itu, sesiapa yang mahu mati syahid dan gemar kepadanya, maka bolehlah ia ikut pergi. Dan sesiapa tidak suka, maka hendaklah ia pulang sahaja. Aku sendiri akan pergi melaksanakan perintah Rasulullah SAW itu. Lalu dia pun pergi bersama sahabat-sahabatnya. Tiada seorang pun yang ketinggalan. Dia mengikut jalan ke Hijaz, dan apabila sampai di pertengahan jalan, unta kepunyaan Sa'ad ibnu Abdul Waqqas dan Utbah ibnu Ghazwan telah kehilangan. Lalu kedua-dua sahabat itu meninggal kumpulan Abdullah ibnu Jassah untuk mencari unta yang hilang itu. Dan 6 orang sahabat yang lain meneruskan perjalanan mereka. Dan apabila pasukan itu sampai ke Batni Nakhlah, tiba-tiba satu kafilah Quraisy
yang membawa dagangan lalu di situ, dan dalam kafilah itu terdapat Amru ibnu Al-Hadrami dan 3 orang yang lain. Lalu pasukan itu membunuh Amru ibnu Hadrami dan menawan 2 orang yang lain, dan orang yang keempat berjaya melarikan diri. Mereka juga telah merampas unta-unta yang membawa dagangan itu. Mereka fikir mereka berada pada hari terakhir bulan Jamadil Akhir. Tiba-tiba mereka dapati mereka berada pada hari pertama bulan Rajab, yang menandakan masuknya bulan-bulan haram yang dihormati oleh orang-orang Arab, juga dihormati oleh Islam dan diakui kesuciannya. Apabila pasukan ini membawa unta-unta dan 2 orang tawanan itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aku tidak menyuruh kamu berperang di bulan haram." Unta-unta dan kedua-dua tawanan ini berdiri di situ tidak bergerak, sedangkan beliau enggan menerima suatu apapun. Setelah Rasulullah SAW bersabda begitu, mereka pun menyesal dan menyangka bahawa mereka tetap binasa. Perbuatan mereka telah dikecam oleh saudara-saudara mereka kaum muslimin. Orang-orang Quraisy berkata, Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah menghalalkan bulan haram. Mereka menumpahkan darah, merampaskan harta dan menawan tawanan-tawanan di bulan itu. Orang-orang Yahudi pula mengambil sempena dengan kejadian itu untuk memburuk-burukkan Muhammad. Mereka berkata, memang tepatlah Amru ibnu Hadrami dibunuh oleh Waqid ibnu Abdullah kerana kata-kata Amru itu diambil dari kata-kata api peperangan telah hidup, dan kata-kata Al-Hadrami diambil dari kata-kata peperangan telah tiba, dan kata-kata Waqid ibnu Abdullah diambil dari kata-kata peperangan telah berjala. Demikianlah propaganda yang mengeliru telah dilakukan dengan berbagai-bagai cara yang jahat yang digembar-gemburkan di dalam masyarakat Arab. Propaganda itu menonjolkan Muhammad dan para sahabatnya sebagai penceroboh yang mencabul kesucian orang Arab dan sanggup melanggar kesucian itu apabila ada muslihat. Sehingga apabila turun ayat ini yang memotongkan segala propaganda itu dan menjelaskan perkara itu dengan penjelasan yang benar, barulah Rasulullah SAW menerima 2 orang tawanan dan rampasan itu. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum berperang di bulan haram. Jawablah, perbuatan berperang di dalam bulan haram itu adalah satu dosa yang besar. Ayat ini menjelaskan kehormatan bulan haram dan menjelaskan bahawa perbuatan berperang di dalam bulan itu adalah satu dosa yang besar. Tetapi perbuatan menghalangkan orang dari jalan Allah dan perbuatan kufur terhadap Allah dan terhadap Masjidil Haram dan perbuatan mengusir penduduk-penduduknya adalah lebih besar lagi dari dosanya di sisi Allah, dan penindasan itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Pencabulan di bulan haram. Orang-orang Islam tidak pernah memulakan peperangan dan tidak pernah memulakan pencerobohan. Malah yang selalu memulakan ialah kaum musyrikin. Mereka lah yang menahan orang dari agama Allah. Mereka lah yang kufur terhadap Allah, dan mereka lah yang menghalangkan orang dari Masjidil Haram. Mereka telah melakukan segala dosa besar untuk menyekat orang dari agama Allah. Mereka telah kufur terhadap Allah dan memaksa orang lain supaya turut kufur terhadap Allah. Mereka telah kufur terhadap Masjidil Haram. Mereka mencabut kehormatannya dan mengganggu kaum muslimin dalam kawasannya. Mereka menindas kaum muslimin kerana agama mereka selama 13 tahun sebelum hijrah. Mereka telah mengusir penduduk tanah haram, sedangkan ia negeri suci yang telah dijadikan Allah sebagai sebuah kawasan aman damai. Mereka tidak memuliakan kehormatannya dan tidak menghormati kesuciannya. Perbuatan mengusir penduduk tanah haram
adalah lebih besar dosanya dari perbuatan berperang di bulan haram. Dan perbuatan menindas orang-orang Islam kerana agama mereka adalah lebih besar dosanya di sisi Allah dari perbuatan membunuh. Kaum musyrikin telah melakukan dua dosa yang besar itu. Oleh sebab itu, gugurlah hujah mereka untuk berlindung di sebalik tabir kesucian Baitul Haram dan kesucian bulan haram. Dan jelaslah kebenaran pendirian kaum muslimin yang menolak kaum musyrikin yang menceroboh kesucian-kesucian itu. Mereka telah menggunakan kesucian itu sebagai tabir apabila mereka suka dan mencaburkan kehormatannya apabila mereka suka. Adalah menjadi kewajipan kaum muslimin membunuh kaum musyrikin itu di mana sahaja mereka berada. Kerana mereka lah penceroboh-penceroboh dan pencabur-pencabur yang jahat. Mereka tidak memuliakan kehormatan dan tidak malu segan di hadapan kesucian. Adalah menjadi kewajipan kaum muslimin jangan membiarkan mereka berselindung di sebalik tabir kesucian-kesucian yang palsu, yang tidak dihormati dan tidak dipandang suci dalam hati mereka. Alasan mereka merupakan kata-kata yang benar tetapi bertujuan jahat. Perbuatan mereka menyebut-nyebut kehormatan bulan haram adalah semata-mata tabir palsu untuk mereka berlindung di sebaliknya bagi memburukkan kedudukan kaum muslimin dan menonjolkan mereka dengan sifat-sifat penceroboh. Sedangkan sebenarnya mereka lah dari awal-awal lagi yang telah mencabul kehormatan Baitullah. Islam adalah sistem hidup yang waqi', iaitu realistik. Ia tidak ditegakkan di atas asas-asas asas-asas mithali atau idealistik yang khayali dan beku dalam acuan-acuan sebuah teori. Ia menghadapi hidup manusia dengan apa yang ada padanya, iaitu termasuk segala yang menghalangnya, segala yang menarikkannya, dan segala yang hubungannya yang wujud dalam realiti. Ia hadapi semuanya untuk memimpin manusia dengan kepimpinan yang realistik supaya dapat maju ke depan dan meningkat tinggi dalam satu waktu. Ia hadapi semuanya dengan penyelesaian yang amali, yang sesuai dengan realitinya. Ia tidak terbang di alam khayal yang penuh impian-impian yang tidak berguna sedikit pun kepada realiti hidup. Kaum musyrikin adalah satu kaum yang zalim, pencabul dan penceroboh. Mereka tidak menghormati kesucian-kesucian, tidak malu segan di hadapan kehormatan-kehormatan. Mereka memijak budi pekerti, agama dan akidah yang dihormati masyarakat. Mereka menghalangkan orang lain dan kebenaran. Mereka menindas dan menyiksa orang-orang mukmin dengan seteruk-teruknya. Kemudian mereka berani mengangkat suara mereka menuduh, lihatlah Muhammad dan pengikut-pengikutnya mencabul kehormatan bulan haram. Bagaimana Islam menghadapi mereka? Adakah ia menghadapi dengan penyelesaian metali yang berupa teori yang terbang tinggi? Jika Islam bertindak begitu, bererti ia melucutkan kaum muslimin yang baik dari segala senjata, sedangkan musuh mereka menggunakan segala senjata dan tidak pernah mengelak dari sebarang senjata. Tidak, sekali-kali tidak. Islam tidak akan bertindak begitu kerana Islam mahu menghadapi kenyataan untuk menolak dan menghapuskannya. Ia mahu menghapuskan kezaliman dan kejahatan. Ia mahu memotong kuku kebatilan dan kesesatan. Ia mahu menyerahkan bumi kepada kuasa yang baik dan mahu menyerahkan kepimpinan kepada kelompok yang jujur. Oleh sebab itu, Islam tidak mahu menjadikan kehormatan-kehormatan itu sebagai kubu-kubu, di mana golongan perosak dan pencabul berlindung di sebaliknya untuk menyerang orang-orang yang baik, jujur dan membina. Sedangkan mereka aman dan dari mendapat serangan balas dari pemanah-pemanah. Islam memelihara kehormatan-kehormatan mereka yang memeliharakan kehormatan. Ia menjaga dan memelihara dasar ini dengan tegas dan ketat. Tapi Islam tidak membenarkan kehormatan-kehormatan itu
dijadikan benteng-benteng bagi mereka yang menceroboh kehormatan-kehormatan, mengganggu orang-orang yang jujur, membunuh orang-orang yang baik, menindas orang-orang yang beriman dan melakukan segala macam kejahatan, sedangkan mereka terselamat dari balasan kerana mereka berlindung di sebalik kehormatan-kehormatan yang wajib dipelihara. Tidak salah mengumpat orang fasik. Islam mengamalkan dasar ini dengan teratur. Ia mengharamkan perbuatan mengumpat, tetapi tidak menjadi kesalahan mengumpat seseorang yang benar-benar fasik. Orang yang terkenal fasik dan jahat tidak mempunyai apa-apa kehormatan yang harus didiamkan oleh orang-orang yang terseksa dengan tindak tanduknya yang jahat. Orang-orang yang terkenal fasik dan jahat tidak mempunyai apa-apa kehormatan yang harus didiamkan oleh orang-orang yang terseksa dengan tindak tanduknya yang jahat. Orang-orang yang terkenal fasik dan jahat tidak mempunyai apa-apa kehormatan yang harus didiamkan oleh orang-orang yang terseksa dengan tindak tanduknya yang jahat. Islam mengharamkan perbuatan meluahkan perkataan-perkataan yang keji secara terang-terangan, tetapi ia mengecualikan mereka yang dizalimkan. Oleh itu, orang yang teraniaya mempunyai hak meluahkan kata-kata yang keji terhadap orang yang menzaliminya, kerana apa yang dikatakan itu memang benar, dan kerana mendiamkan diri dari mengeluarkan kata-kata itu boleh menggalakkan orang yang zalim itu mencari perlindungan di sebalik dasar yang mulia yang tidak wajar didengarnya. Walaupun demikian, Islam tetap kekal pada tahapnya yang tinggi. Ia sama sekali tidak akan turun ke tahap orang-orang yang jahat yang zalim, dan tidak pula akan turun menggunakan senjata-senjata mereka yang jahat dan cara-cara mereka yang hina. Dia hanya menggalakkan kaum muslimin memberhentikan perbuatan penjahat-penjahat itu, juga memerangi mereka dan membunuh mereka, dan seterusnya membersihkan suasana hidup dari mereka dengan terus terang dan di siang hari. Apabila kepimpinan berada di tangan-tangan yang bersih, jujur, beriman dan lurus, dan apabila muka bumi ini bersih dari mereka yang mencabul kehormatan-kehormatan dan memijak kesucian-kesucian, maka di waktu itulah kehormatan perkara-perkara yang suci dapat dipelihara dengan sepenuhnya seperti yang dikehendaki Allah. Inilah agama Islam. Sentiasa terus terang, jelas, kuat, tidak berbelit-belit dan tidak berpusing-pusing, dan tidak memberi peluang kepada sesiapa yang ingin berbelit-belit dan berpusing-pusing di sekelilingnya. Demikianlah Al-Quran menempatkan kaum muslimin di bumi yang keras dan pejal, di mana tapak kaki mereka tidak terumbang-ambing apabila mereka meneruskan perjuangan mereka kerana sabilullah untuk membersihkan bumi dari kejahatan dan kerosakan. Ia tidak membiarkan hati nurani mereka gelisah dan sebesalah dimamah dan digugat oleh berbagai-bagai fikiran yang karut dan perasaan-perasaan was-was. Ini adalah suatu keburukan, kerosakan, keterlaluan dan kebatilan. Oleh sebab itu, ia tidak mempunyai kehormatan dan tidak seharusnya berkubukan kehormatan-kehormatan untuk menyerang kehormatan-kehormatannya. Kewajipan kaum muslimin ialah meneruskan jalan perjuangan mereka dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, iaitu damai dengan hati nurani mereka dan dalam aman dari kemurkaan Allah. Setelah selesai menyatakan hakikat ini dan menegakkan dasar ini, dan setelah selesai menenangkan hati kaum muslimin dan menetapkan pendirian mereka, maka ayat yang berikut terus mendedahkan betapa dalamnya kejahatan yang tertanam di dalam hati musuh-musuh mereka, betapa teguhnya tunjang perseteruan yang wujud di dalam niat-niat dan perancangan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Mereka sentiasa berusaha memerangi kamu
sehingga mereka dapat memalingkan kamu dari agama kamu jika mereka mampu berbuat demikian. Keazaman musuh Islam untuk menggugat Islam. Penjelasan yang benar ini adalah dari Allah yang maha mengetahui dan maha mendalam ilmunya. Ia mendedahkan keazaman kaum musyrikin yang degil untuk meneruskan kejahatan mereka dan untuk menindaskan kaum muslimin kerana agama mereka. Kerana penindasan itu merupakan satu-satunya matlamat yang tetap bagi musuh-musuh mereka, iaitu satu matlamat yang tidak berubah bagi musuh-musuh Islam di mana-mana negeri dan dalam mana-mana generasi manusia. Kewujudan agama Islam di mana-mana negeri itu sendiri merupakan satu kemarahan dan ketakutan kepada musuh-musuh agama ini dan musuh-musuh kaum muslimin di setiap zaman. Agama Islam itu sendiri menyakiti mereka, menyebabkan mereka marah dan takut. Islam mempunyai kekuatan dan keteguhan yang ditakuti oleh setiap pembohong dan digeruni oleh setiap orang zalim dan dibenci oleh setiap manusia perosak. Islam itu sendiri merupakan satu peperangan dengan segala apa yang dibawa olehnya, iaitu kebenaran yang jelas, cara hidup yang lurus dan sistem hidup yang sihat. Dengan ini, semua Islam merupakan satu peperangan menentang kebatilan, kezaliman dan kerosakan. Oleh sebab itulah para pendusta, orang-orang yang zalim dan manusia-manusia perosak tidak sanggup berdepan dengan Islam, dan oleh sebab itu juga mereka mengintip penganut-penganutnya untuk ditindas supaya meninggalkan agama itu dan mengembalikan mereka semula menjadi kafir di dalam mana-mana bentuk dari berbagai-bagai bentuk kufur, kerana mereka tidak merasa aman melakukan kebatilan, kezaliman dan kerosakan selagi ada di bumi ini golongan muslimin yang beriman dengan agama ini dan mengikut cara hidupnya dan hidup dengan sistem ini. Musuh-musuh kaum muslimin ini menggunakan berbagai-bagai cara dan alat peperangan, tetapi matlamat mereka hanya satu saja, iaitu mereka mahu memalingkan orang-orang Islam yang benar itu dari agama mereka jika mereka mampu berbuat demikian. Patah sebelah pedang di tangan, mereka bunuh pedang yang lain pula. Tumpul satu alat di tangan, mereka asah alat yang lain pula. Amaran yang benar dari Allah yang maha mengetahui dan maha mendalam ilmunya setiap waktu mengingatkan kaum muslimin dari menyerah kalah dan mengingatkan mereka terhadap bahaya serta menyeru mereka supaya sabar menghadapi tipu daya musuh dan sabar menghadapi peperangan. Jika tidak, mereka akan menerima kerugian dunia dan akhirat dan akan menerima azab yang tidak dapat ditolak dengan sebarang keuzuran dan alasan. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka merekalah orang-orang yang sia-sia segala amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan merekalah penghuni neraka yang kekal abadi di dalamnya. Ayat 217. Kata-kata ini berasal dari apabila unta itu makan rumput beracun menyebabkan perutnya kembung yang membawa maut. Al-Quran menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan kesesiaan amalan-amalan. Dan dengan itu selaraslah pengertian fizikal dengan pengertian mental, iaitu pemandangan amalan yang batil, yang menggelembung dan kembung dan akhirnya membawa maut, dan kemusnahan itu selaras dengan pemandangan unta yang kembung perutnya dan akhirnya mati dengan penyakit kembung itu. Hukum murtad dari agama Islam. Sesiapa yang murtad dari agama Islam setelah ia mengecapi dan mengenali Islam kerana diganggu dan ditindas, biar bagaimana hebat sekalipun
maka ia akan menerima nasib kesudahannya yang telah ditentukan Allah, iaitu kesesiaan amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mendapat azab yang berkekalan di dalam neraka. Hati yang telah mengecapi dan mengenali Islam tidak mungkin sekali-kali murtad darinya dengan kemurtadan yang hakiki, kecuali hati itu telah rosak hingga ke tahap yang tidak dapat dibaiki lagi. Murtad bukannya langkah keselamatan untuk menghindari tindakan yang sampai ke tahap di luar kemampuan. Allah Maha Pengasih. Dia membenarkan seseorang Muslim yang tidak mampu menanggung keseksaan supaya menyelamatkan dirinya dengan berpura-pura keluar dari agama itu. Tapi hatinya tetap kekal dengan Islam dan yakin dengan keimanan. Tapi Allah tidak sekali-kali membenarkan seseorang itu kembali kepada kekafiran yang hakiki atau murtad dengan kemurtadan yang hakiki, sehingga ia mati dalam keadaan kafir di pohon perlindungan dari Allah. Amaran dari Allah ini tetap berkuat kuasa sehingga akhir zaman. Seseorang Muslim tidak dibenarkan tunduk kepada kesiksaan dan penindasan dengan meninggalkan agama dan kepercayaannya, atau dengan murtad dari keimanan dan keislamannya, dan meninggalkan agama yang benar yang dikecapi dan dikenalinya. Di sana ia harus berjuang, harus bertahan dengan gigih dan sabar sehingga diizinkan Allah, kerana Allah tidak membiarkan para hamba yang beriman dengannya dan sabar menanggung penderitaan kerana agamanya. Dialah yang akan menggantikan kebaikan kepada mereka, iaitu salah satu dari dua balasan yang terbaik, kemenangan atau mati syahid. Allah sentiasa menyediakan rahmatnya yang diharapkan oleh mereka yang ditindas kerana agama Allah. Dan setiap mukmin yang hatinya dipenuhi keimanan tidak akan berputus asa dari rahmat Allah itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad kerana sabilillah, mereka orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 218. Harapan seseorang mukmin terhadap rahmat Allah tidak sekali-kali dikecewakan Allah. Kumpulan mukminin yang ikhlas kepada Allah dan sanggup berhijrah meninggalkan negeri Mekah telah mendengar janji yang sebenar ini. Lalu mereka berjihad untuk sabilillah sehingga Allah memenuhi janjinya terhadap mereka dengan memberi kemenangan atau penghormatan mati syahid. Dan kedua-duanya merupakan kebaikan dan rahmat belaka. Mereka telah berjaya mendapat keampunan Allah dan rahmatnya. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Penghujung ayat 218. Itulah jalan para mukminin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.